Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sabah Memilih pastinya bersama saya Najib Arif dan fokus kami di Astro Awani ini sudah pasti tertumpu kepada kehangatan suhu politik dan juga cerita rakyat akar umbi di Sabah itu bersempena dengan pilihan raya negeri di sana. Apakah ceritanya dan juga fokus kita pada hari ini kerana rakan tugas kami yang berada di sana Haji Nazri Kahar, kita ada juga Asim Hassan, kita ada juga Syahir Rizal dan Rizal juga yang berada di sana membawakan cerita-cerita ini yang dikongsikan dari semasa ke semasa. Mungkin kita melihat faktor geografi itu mungkin membataskan sedikit perhubungan kami, studio dan juga rakan-rakan setugas untuk mendapatkan cerita ini. Dan pada jam ini saya bertuah kerana sekali lagi kita bersama dengan Haji Nazri yang saya difahamkan kini berada di Kinabatangan. Haji, kalau boleh diceritakan apakah mungkin fokus pada hari ini? Tadi kita berborak sedikit, Haji mengatakan bahawa aspek keselamatan itu menjadi tumpuan dalam kempen pilihan raya negeri Sabah untuk kawasan-kawasan tertentu. Haji kongsikan apa yang telah didapati dan juga ditemubual pada hari ini, Haji. Ya, Najib, kini saya berada di kedai Sri Sohana, kedai makan yang berada di Pekan Bukit Goram di Parlimen Kinabatangan ini. Dan keadaan cuaca agak tidak mengizinkan untuk saya membuat lintas langsung di luar kerana hujan renyai sedang turun. Tetapi apapun, kita akan memberikan ulasan dan juga perincian apakah yang sedang berlaku dalam kehangatan kempen pilihan raya negeri Sabah dalam era ataupun dalam situasi COVID-19 yang sedang meningkat naik di kawasan pesisir pantai timur Sabah ini. Dan pada pagi tadi, saya sendiri sempat menemu bual secara eksklusif untuk slot Sabah Memilih Agenda Awani bersama Datuk Ahmad Fuad Osman, iaitu Komander Eskom. Komander Eskom ini bertanggungjawab untuk memantau keselamatan kawasan pantai timur Sabah. Dan beberapa perkara diangkat dalam temubual ini. Dan antara yang pertama, saya sempat bertanyakan apakah sebabnya muncul kluster benteng yang menyebabkan penularan tempatan meningkat naik di kawasan Lahad Datu, Tawau dan juga Kunak. Cuba kita dengarkan sedikit penjelasan Datuk Ahmad Fuad tentang kluster benteng ini. Kemasukan parti yang ada membawa virus COVID-19 ini. Kita cakap pasal COVID-19 ni seluar kawalan. Itu luar kawalan kita lah. Tetapi anggota kita yang bertugas di sana terpaksa menghadapi risiko ini. Risk macam takapan kita buat, kita tak tahu. Siapa kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi budak kita buat kerja. Kalau kita tengok bagaimana pendataan parti, dia akan pergi tempat-tempat yang sulit. Bermakna kita berada di tempat-tempat itu. So, kita tangkap. Sebenarnya, kita menghadapi risiko. Dan waktu kita menangkap pun, kita mematuhi SOP. Cuma, kita taklah pakai PPE sepenuhnya. Sekurang-kurangnya kita ada mask. Sebab kalau PPE, dia tak sesuai dengan kita punya operasi. Budak perlu manuver untuk bersedia dengan senjata api. Ini di luar kawalan kita lah. Tetapi kita sekarang membuat dasar supaya kita halau dia orang balik, kita tak akan bagi dia orang masuk. Kecuali mereka-mereka yang ditangkap melakukan kesalahan senjata. Contoh, di dalam milik dia dadah ke, barang terlarang ke, barang kawalan yang juga tu tangkap. Kita tak boleh buat apa. Tapi kita akan mematuhi SOP. Dan baru-baru ni kita mesyuarat dengan Komisioner Polis Sabah, Datuk Azani. Dan kita akan ketatkan lagi SOP ni. Kita tunggu daripada KKM bagaimana untuk kita ketatkan. Tapi secara keseluruhannya memang terkawal. Ya. Dan kita lebih ketat lagi. Kita akan buat lebih ketat lagi. Ada kawasan-kawasan tumpuan Datuk dalam kita laut, laut kita Tawau kita tahu dan kita dah launch kita punya operation sana. Tadi pun saya mesyuarat tadi pun kita tumpu pada ni dan di sempurna dia kita takut dia bermula, so kita tumpu kawasan tu dan juga sebelah Lahad Datu pesisir pantai antara Dan Haven, Tanjung Labian, Estate Bagapit. Tadi kita dah mesyuarat kita akan activate kita punya troop untuk aktif mengawal kawasan tu. Ya, sebenarnya Najib, pihak berkuasa tidak duduk diam sebenarnya dalam kawasan pantai timur Sabah ini. Mereka menjalankan ops cegah parti untuk memastikan pendatang tanpa izin dari negara jiran tidak mudah membolosi dan juga memasuki perairan negara ataupun perbatasan negara. Jadi sebab itu mereka melakukan
Ops Cegah Parti. Kita dengarkan sedikit bagaimana pelaksanaan Ops Parti ini untuk memastikan penularan di kalangan pendatang tanpa izin yang membawa virus pandemik COVID-19 ini dapat dicegah. Kita dengarkan pandangan Dato' Ahmad Fuad. Ada ancaman pandemik COVID-19 pula, Dato'. Bagaimana? Okey, kita terkait dengan penubuhan NTF, National Task Force ditubuhkan di peringkat pusat dan kita laksanakan arahan ini dan kita telah tubuh benteng. Bagi Eskom kita ada kod operasi kita, kod operasi cegah parti yang kita telah activate di selatan, utara, di Tawau Selatan, utara di Sanakan. Dan baru ni kita activate pula di Timur Sabah, iaitu mengawal antara Sempurna, Kunak, Elak Datu. Kita buat. Ini kita gerakkan semua agensi yang dikawal oleh Eskom. Di samping itu juga kita bagi sepadan darat di antara Sebatik lebih kurang 39 km dan daripada Tawau ke Lompasia lebih kurang dalam 600 km. Kita dah susun keanggotaan kita yang diselaraskan oleh Eskom di samping ATM yang ada di sepadan untuk mengawal kemasukan darat. Di laut, seperti saya cakap tadi, kita ada OCP, Operasi Cegah Parti. Ini nampak berkesan. Saya ada beberapa statistik di sini bahawa berlaku penurunan dalam kita buat pencegahan di laut. Contoh di sebelah utara Sanakan dapati penurunan. Jun kita dah mulai activate di bawah 534, dia turun, dia naik sikit 657, tapi dia start turun. Last September kita hanya jumlah pelayan sekretariat 261. Maknanya dia berlaku pengurangan. Kita bercakap statistik dan kita buat pengurusan lebih kurang 1627 orang. Hasil daripada operation, daripada operasi yang kita buat, dia nampak berkesan. Kita akan terus benda ni dan kita jangka kita akan tubuhkan lagi sekiranya kita kesan atau dasar maklumat kawasan-kawasan itu yang mungkin berlaku kemasukan, kita akan teruskan. Ya, dengan peningkatan penularan tempatan COVID-19 di Lahad Datu, di Tawau dan juga Kunak, sedikit sebanyak Najib menggusarkan penduduk tempatan. Tetapi apapun keadaan kempen pelarian negeri perlu dijalankan dan masyarakat perlu diberi keyakinan bahawa semuanya masih terkawal, tiada sebarang ancaman keselamatan terutamanya dari negara jiran ataupun keganasan dan seumpamanya. Jadi kita dengarkan sedikit jaminan pihak berkuasa Eskom berkaitan dengan kawalan keselamatan menjelang Pelaraya Negeri pada 26 September ini. Eskom dalam pelarian negeri kita bertanggungjawab pada Ketua Polis. Dia Ketua Polis Negeri Sabah yang mengatur dan saya telah hadir mesyuarat itu. Kita menyokong support Ketua Polis dan kita telah buat 4 tim daripada Eskom diketuai oleh satu pangkat Sek dan Staraf dengan Brigadier Jeneral mengetuai tim-tim tersebut untuk mengawal sebelah Kudat bagi Kota Marudu, Pitas dan Kota Marudu, Pitas dan Kudat. Satu tim lagi di Sanakan untuk mengawal Beluran dengan Sanakan, satu tim di Lak Datu bagi mengawal memantau kawasan Lak Datu, Kunak, Kinabatangan dan Tawau untuk jaga kelabakan Tawau Sempurna. Ini tim-tim ini akan memantau, menyokong pada apa perancangan Ketua Polis. Kita selaraskan supaya kita dapat sokong CP membantu dia untuk mengawal apa-apa threat, bukan saja COVID-19, apa-apa KFR ke kalau ada aktiviti militan ke, ini kita pantau. Itu kita dapat bantu. Tapi keseluruhannya kita terus tak ada masalah dengan pilihan raya, tak ada masalah. Buat macam biasa dia tak ada masalah kawalan. Saya rasa kita dah tutup hampir semua. So ya, teruskan dengan pilihan raya. So setakat ini amalan demokrasi amal setakat ini kita tak ada masalah. Masalah yang timbul threat yang kita perlu bertindak, tak ada. Dato' Ahmad Fuad Osman, Komander Eskom. Najib, itulah apa yang diperkatakan memberi sedikit kelegaan dan juga keyakinan kepada masyarakat tempatan di pantai timur Sabah. Betul, kawasannya yang begitu luas dari Kudat hinggalah ke Lahad Datu ini dan juga perbatasan negara yang merentasi sempadan antara Sabah dan juga Kalimantan juga penting, ratusan kilometer jumlahnya. Pastinya bukanlah mudah untuk memastikan
lorong-lorong tikus tidak ditembusi ataupun dibolosi oleh pihak yang ada kepentingan lain seperti penyeludupan, jenayah rentas sempadan dan juga keganasan. Kita akan dengarkan lagi pandangan Datuk Ahmad Fuad Osman ini dalam temu bual khas untuk slot agenda Awani Sabah Memilih. Najib, ada sebarang soalan, Najib? Ya, Haji Nazri, secara ringkasnya, saya tadi difahamkan Haji Nazri juga bertemu dengan salah seorang penganalisis politik yang selalu kita berhubung, Saudara Mujibu. Mungkin ada perbincangan dilakukan berdasarkan pemerhatian beliau juga kan? Apa pemerhatian beliau tentang sentimen di akar umbi dan sebagainya yang boleh dikongsikan? Ya, misalnya kini saya berada di N58 Lamak. Ini antara hot seats kerana tokoh yang bertanding di kawasan ini merupakan pengerusi perhubungan UMNO Negeri Sabah iaitu Datuk Bong Mokhtar Radin. Inilah kampungnya, inilah kawasan yang menjadi kubu kuat Datuk Bong. Lamak merupakan kawasan Don Baru yang diperkenalkan dalam Pilihan Raya Negeri ke-16 ini. Dan kawasan ini majoritinya dihuni ataupun diduki pengundi dari etnik kaum Sungai. Dan itu juga yang menjadi pertimbangan bagaimana Lamak dengan jumlah pengundi hampir 8,159 pengundi ini akan memilih jalur etnik ataupun dari sudut ikon politik ataupun jalur parti. Ini semua penting kerana pilihan raya kali ini di semua Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan melebihi 3-4 penjuru ataupun 5 penjuru. Dan misalnya di Lamak sendiri akan berlaku 5 penjuru. Bagaimana suara akar umbi ini akan memilih. Dari pemerhatian saya dengan Mujibu sepanjang berada di Lahad Datu, apabila kami berjumpa dengan orang kampung, kempen dalam masa 14 hari ini begitu kritikal. Semuanya penting, walaupun mereka sudah berjasa lama di kawasan masing-masing, tetapi kempen juga memainkan peranan. Dan bagaimana di saat-saat akhir menjelang hari pengundian akan menjadi penentu siapakah calon yang akan dipilih, sama ada mereka merasakan isu infrastruktur seperti politik pembangunan penting untuk mereka, dan adakah jalur etnik dan juga kaum yang mewakili kawasan tersebut amat signifikan dan relevan untuk mereka letakkan calon mereka, ataupun calon baru yang berasaskan parti yang membawa aspirasi Sabah. Yang kita lihat begitu dominan kali ini, mereka meletakkan hampir ke semua calon sama ada dari Parti Cinta Sabah, USNO dan juga parti-parti lain yang berpusat di Sabah ini. Jadi itulah perkhidmatan kami dan kami akan terus memerhati, Najib. Selepas ini kita akan ke kawasan Sandakan. Sandakan juga banyak kawasan hot seats dan juga tokoh-tokoh penting yang akan kami temu bual selain bertemu dan mendapatkan reaksi segera dari masyarakat tempatan di kawasan parlimen sekitar Parlimen Sandakan, Najib. Baik, terima kasih Haji Nazri. Saya akan lepaskan Haji Nazri dan juga Saudara Mujibu untuk kita orang kata apa melihat kepada sentimen dan juga situasi semasa akar umbi, khususnya pemimpin-pemimpin ini, apa yang mereka fokuskan. Sudah pasti kita melihat kepada aspek keselamatan yang seperti disebutkan oleh Saudara Nazri sebentar tadi. Ini semua akan kami rangkumkan di laman web kami astroawani.com. Kita akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Okey, dari Kinabatangan, kita nak terus saja ke Kota Kinabalu bersama dengan Wakil Astro Awani Sabah iaitu Syahir Rizal yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Syah. Terima kasih bersama kami pada jam ini. Syah, saya difahamkan cuaca di sana ketika ini mendung. Kalau berdapat lihat sebenarnya, bagaimana hari ini? Syah, saya diberitahu bertemu dengan usahawan. Usahawan ini penting kerana suara mereka ini sentiasa kita bawakan, aspirasi mereka, kemahuan mereka. Apa cerita yang mereka kongsikan kalau di Kota Kinabalu itu?
Baik Najib, Waalaikumsalam Najib. Betul apa yang Najib katakan berkenaan dengan cuaca di sini mendung, tapi sebenarnya sebelum kita pergi kepada topik yang kita katakan berkenaan dengan usahawan ini, kerana pada sebelah pagi tadi dan juga pada sekitar jam 2 petang tadi saya sempat menemu bual beberapa usahawan yang sebenarnya telah berjaya untuk bangun semula selepas daripada wabak COVID ini. Kalau kita kan sekarang selepas pada PKP, daripada tempoh MCO itu, mereka telah berjaya bangun hasil daripada bantuan daripada kerajaan, kerana mereka dapat meminjam daripada badan pinjaman yang disediakan oleh agensi Tekun Nasional, Tekun sendiri, dan pastinya itu dapat memberikan sesuatu yang terbaik buat mereka untuk meneruskan perniagaan dan kelangsungan hidup mereka. Tetapi Najib, untuk saya nak mengatakan tentang sesuatu yang mendung ini, kerana kita akan pergi semula kepada topik dua usahawan ini, kerana saya sebenarnya dalam perjalanan untuk pergi ke dataran Todak ni, kalau nak tengok di belakang saya ini adalah merupakan salah satu ikonik di Kota Kinabalu ini. Tapi keadaan yang mendung ini sebenarnya akan berterusan di suasana pilihan raya itu nanti jika kalangan pengundi muda tidak mahu keluar mengundi. Kenapa saya berkatakan itu Najib? Kerana saya sempat berbual-bual bersama beberapa pemuda dan pemudi yang berada di sekitar dataran di sekitar bulatan Todak ini, kerana saya bertanya kepada mereka bagaimana dengan menjelang pilihan raya ini. Seorang belia mengatakan kepada saya, dia kata saya merupakan pengundi baru. Dia kata saya menggunakan pengundi baru kerana dapat pada yang pilihan raya lepas, kerana beliau tidak dapat mengundi kerana belum cukup umur, tapi selepas ini beliau akan mengundi. Tapi katanya dia sedikit rasa tidak senang dengan situasi semasa. Situasi politik semasa menyebabkan beliau dan rakan-rakan yang lain yang saya temui ini mengejutkan saya. Mereka ini datang daripada kawasan di pedalaman, di Nabawan. Kalau ikutkan akses kepada internet juga kurang, tetapi mereka mendengar daripada kata-kata orang di sekeliling mereka yang mengatakan tentang betapa tidak perlunya untuk keluar mengundi. Jadi ini sesuatu yang amat menggusarkan Najib, kerana kalau ikutkan SPR sebenarnya menganggarkan untuk jangkaan keluar mengundi sekitar 75%. Tapi kalau ini yang kita dapat daripada bawah mengatakan berkenaan dengan di kawasan pedalaman di Nabawan itu sendiri tidak mahu keluar mengundi, jadi bagaimanakah ini bakal terlaksana sekiranya pengundi-pengundi belia ini tidak mengundi? Saya tanyakan kenapa sebenarnya belia ini tidak mahu keluar mengundi. Jadi beliau kata salah satunya sebabkan suasana politik. Yang keduanya kerana dia melihat sendiri bagaimana bentuk pembangunan yang ada di Nabawan. Mungkin sebelum ini rakan Sukan Asasi Kawasan ada membawakan berkenaan dengan kawasan di Nabawan dan juga Pensiangan. Jadi apa yang dikatakannya adalah apa pembangunan yang diinginkan. Dia kata jika tiada pembangunan yang dibangunkan untuk dilihat sendiri sebagai satu contoh supaya masyarakat dapat melihat. Jadi katanya tiada apa yang diharapkan oleh beliau sendiri. Jadi dia kata untuk apa dia keluar mengundi jika tiada apa-apa yang berlaku. Jadi saya tanyakan juga lagi, bagaimana pula dengan adik-beradik yang lain dan juga keluarga. Dia kata kami cukup. Memang ada orang susah, tapi kesusahan yang ada di Nabawan katanya, perkara itu dah jadi perkara biasa. Tiada satu sistem, nak diperkatakan tiada penyampaian maklumat berkenaan perlunya pembangunan di situ, perlunya pendidikan di situ, perlunya mencari pekerjaan di situ, perlunya membina satu industri di situ, tiada. Jadi apa yang diperkatakan hanya kosong. Jadi apa yang dikongsikan kepada saya itu adalah sesuatu yang amat memeranjatkan saya, kerana rata-rata kalau kita temu bual daripada tempoh hampir seminggu, mungkin sebulan memperkatakan tentang keperluan untuk pilihan raya, untuk kita menubuh kerajaan dan sebagainya. Tapi di pihak beliau yang 25%, kalau ikutkan statistik menganggarkan 25% pengundi untuk PRN ke-16 ni nanti adalah sekitar orang belia sahaja di kalangan golongan belia. Tapi kalau golongan ini sebenarnya menolak, golongan ini sebenarnya seakan-akan berpakat untuk melihat, kalau kita lihat juga seakan senada dengan salah seorang pemuda yang kita temu bual di Inanam, di Dun Inanam yang kita lihat ada 9 atau 8 penjuru. Salah seorang belia juga mengatakan perkara yang sama, iaitu mereka akan berbincang dulu dengan rakan-rakan. Jadi mereka ini akan sepakat. Jadi bagaimana parti-parti ini sebenarnya, parti-parti yang bertanding ini melihat isu ini, kerana orang muda ini adalah penting. 25%. Kalau ikutkan yang di sekitar 30-40 tahun sekitar 20%, dan warga emas sekitar 4% saja. Jadi kalau di kawasan pedalaman nak ikutkan memang ramai warga emas dan juga penduduk yang kurang berkemampuan, 4-15%. Jadi bagaimanakah ini bakal kita saksikan nanti Najib? Itu yang menggusarkan sedikit sebenarnya, kerana pengundi muda sudah pun membuat keputusan belum pun lagi seminggu kempen pilihan raya berlangsung. Baik, kita tinggalkan di situ Najib. Kita nak memperkatakan tentang usahawan yang sempat saya temu bual. Ini kisah yang sangat menerujukan, kerana salah seorang daripada
pengusaha ini adalah merupakan pengusaha spa dan juga salah seorangnya adalah merupakan pengusaha manik sebenarnya. Dan kalau ikutkan pengusaha manik ini berkatakan beliau sebenarnya sangat berterima kasih kepada kerajaan persekutuan yang telah mewujudkan inisiatif Tekun Nasional itu mendirikan pinjaman, kerana kurang daripada sebulan tempoh pinjaman tersebut telah pun beliau peroleh, kerana katanya permohonan dibuat sekitar awal Jun dan telah pun dapat di penghujung, telah ada pemberitahuan berkenaan dengan betapa mudahnya pinjaman tersebut dan beliau telah pun memperolehnya sekitar Julai. Jadi kepada yang di sana, katanya kepada yang penduduk masyarakat yang berada di negeri Sabah yang juga yang tengah risau berkenaan dengan bagaimana untuk melanjutkan perniagaan, bagaimana untuk kelangsungan perniagaan mereka dan menggajikan pekerja. Jadi mungkin mereka katanya boleh merujuk kepada portal-portal yang disediakan oleh pihak kerajaan sendiri untuk skim-skim pinjaman ini, kerana begitu mudah katanya. Dan katanya jika tiada ini dan juga tiada bantuan Perhatian Nasional juga, katanya mungkin beliau akan gulung tikar. Tapi hari ini kedua-dua usahawan yang saya temu bual ini, beliau telah pun, mereka ini sebenarnya telah beroperasi seperti biasa dan telah menerima pelanggan. Walaupun pelanggan yang mereka terima ini di kalangan warga tempatan, tapi mereka masih lagi boleh meraih pendapatan, Najib. Okey, Syah, walaupun tadi Syah sudah pun berceritakan tentang apa perniagaan yang Syah temui dan sebagainya, saya nak membawa sedikit sahaja kepada golongan muda yang Syah sebutkan tadi. Apabila Syah mengatakan bahawa mereka ini mungkin berpakat dan berbincang bersama rakan-rakan untuk tidak keluar mengundi kerana sentimen mereka merasakan bahawa sama sahaja keadaannya, status semasanya walaupun mengundi pada setiap kali pilihan raya negeri. Bagaimana, adakah Syah bertanya kepada mereka kerana kita melihat calon-calon dan juga parti politik ini mula meletakkan wajah baru, muka dan juga wakil muda dan sebagainya. Adakah ini akan mempengaruhi keputusan mereka secara ringkasnya? Baik Najib, khususkan kepada Nabawan kerana pemuda dan pemudi saya temui tadi adalah merupakan pemuda-pemudi yang berehat seketika di sini, dan beliau memberkatakan di kawasan Nabawan itu sendiri, katanya beliau sendiri tidak pernah melihat calon yang sebelum ini sebenarnya. Bukan nak kata calon yang sekarang ni Najib, katanya calon yang sebelum ini pun beliau tidak dapat melihat muka. Jadi bagaimanakah mereka akan membuat keputusan? Tapi saya ada bertanyakan juga. Jadi sekarang ini kita ada banyak sudah pilihan. Tapi pilihan yang diperkatakan adalah, mereka katanya kalau boleh kita nak pilih yang memang ada pengalaman katanya. Tapi kalau ada pengalaman tetapi tiada pembangunan bagaimana? Tapi dia kata kalau kata dia memilih yang muda pula, dia kata kami juga muda tapi kita juga merasa kesusahan yang berada di Nabawan ini. Jadi dia nak tengok dulu apa sebenarnya yang nak dibawa oleh calon itu kalau calon itu muda, dan kalau calon itu berusia maka dia ingin melihat pengalaman ataupun apakah background dia ni, apakah sejarah sebelum ini, adakah calon ini pernah berkhidmat di satu tempat dan terbukti kredibilitinya. Begitu Najib. Ya. Dan pada akhirnya bukanlah satu perkara yang besar mereka minta untuk bahawa kelangsungan kehidupan mereka itu, persekitaran itu dijamin, peluang pekerjaan dan sebagainya supaya mereka lebih ke hadapan, dan pembangunan infrastruktur sudah pasti, pembangunan ekonomi sudah pasti, kerana kesan limpahnya itu akan diraih oleh mereka sendiri, dan sehingga kepada tahap mereka mengatakan bahawa tidak apalah, mereka cukup makan setakat ini dan enggan mengundi dan sebagainya. Ini sudah pasti kata apa, sentimen yang perlu diperhatikan oleh setiap ahli politik yang bertanding. InsyaAllah kita akan cuba mengulas perkara tersebut bersama dengan pakar dan juga analisis politik untuk kita membaca keseluruhan sentimen ini. Terima kasih Syah. Saya lepaskan Syah untuk terus membuatkan liputan. Kesemua ini akan kami rangkumkan di laman web kami astroawani.com, dan juga sudah pasti setiap buletin Awani bersempena dengan Sabah Memilih dan juga pilihan raya negeri Sabah ini bukan sahaja kempen itu yang kami bawakan, cerita-cerita pemimpin itu, tetapi sudah pasti suara akar umbi ini penting kerana pada akhirnya mereka ini perlu didengari dan perlu diangkat suara mereka, aspirasi mereka, kemahuan mereka untuk kita pastikan ia didengari oleh setiap yang bertanding pada pilihan raya negeri pada kali ini, dan dibuat dalam bentuk dasar, dan pada akhirnya pengundi ini berhak mendapatkan hak mereka setelah mereka memilih setiap wakil rakyat tersebut. Sekian saja Sabah Memilih. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.